अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी। العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperlihat, perhatikan apa yang telah Dia sediakan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengkhabarkan apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kemudian Allah menjadikan mereka lupa untuk mereka beramal menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang durhaka fasik. Tidak sama penghuni-penghuni neraka dan penghuni-penghuni syurga. Penghuni-penghuni syurga itulah humul faizun, orang-orang yang berjaya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Khamis yang berbahagia ini, bertepatan dengan 1 hari bulan 1 Mei, ianya juga 1 Rejab 1435 Hijri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dalam bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah juga kami dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan panjangkanlah umur kami, sampaikanlah kami semua dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala sekali lagi kerana kita masih dipanjangkan umur, dan dapat pula pada pagi cuti ini kita mengikuti satu kuliah subuh daripada saya dalam masa 1 jam ataupun kurang daripada itu, atau lebih sikit daripada itu. Saudara sekalian, Islam ini ialah agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam dia buat peraturan kepada kita. Ada undang-undangnya, ada caranya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengkhabarkan kepada kita melalui soalan para sahabat, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia amalan yang paling disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala? An Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu 'ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay qala al-jihad fi sabilillah muttafaqun alaih. Dari Abu Abdurrahman, namanya sebenar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata,
Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, berbakti kepada dua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Saudara sekalian, dalam hadis ini disebut kepada kita amal yang ahabbu ilallah, yang paling disukai di sisi Allah. Bukannya amal yang disukai, tapi amal yang paling disukai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Nabi ditanya, Nabi menyebut yang pertama sekali ialah as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Kebetulan kita dalam bulan Rajab ini ialah bulan orang menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan bulan ini adalah merupakan bulan berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj dan bulan Nabi SAW menerima solat. Nabi sebut yang pertama as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Dua, birrul walidain, berbakti pada dua ibu bapa. Kemudian baru dia pergi kepada yang ketiga, iaitulah al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ni pagi ni ramai ni lain macam juga saya tengok ni. Ni mungkin sebahagian daripada jihad agak saya lah. Saudara sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi tak bercakap mengikut nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad tidak bercakap mengikut nafsunya, melainkan ianya wahyu daripada Allah. Bila sahabat tanya Nabi, apakah amal yang paling disukai oleh Allah? Nabi menyebut secara tertib. Yang pertama berkait dengan sembahyang. Sembahyang ini ialah berkait dengan Khalik, pencipta. Selepas pencipta baru dia pergi kepada makhluk. Makhluk yang paling baik kita berbuat baik kepadanya ialah ibu bapa kita. Itu nombor dua. Setelah mana daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keduanya di kalangan makhluk Rasul tu sekalilah, ialah birrul walidain, berbuat baik pada ibu bapa. Dia buat peraturan. Dan yang ketiga barulah disebut al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nombor tiga, dia ikut tertib. Yang pertama, apa-apa mesti balik dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kemungkinan kita tak habis pada pagi ini, kita mungkin sambung pada pagi lain, hak bahagiannya ataupun tazkirah Jumaat. Tengok keadaan. Sahabat sekalian, yang pertama ini berkait dengan Khalik, Allah pencipta. Yang kedua berkait dengan makhluk, iaitulah mak bapak kita. Yang ketiga berkait dengan agama itu sendiri, iaitulah sanggup berkorban susah payah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebut yang pertama. Ngapa sembahyang? Dia sebut hak Allah, yakni Khalik, pencipta. Mak bapak kita tadi ialah makhluk. Itu yang kedua. Dia ambil yang pertama. Hak Allah Khalik, yang paling utama setelah tauhid adalah solat. Yang pertama sekali, ialah berkait dengan hak Allah. Hak Allah yang pertama, setelah mana
daripada kita beriman mentauhidkan Allah ialah sembahyang, solat. Solat nombor satu. Ngapa? Solat inilah merupakan penghubung antara hamba dan Tuhannya. Sebab itu bila orang sembahyang, jangan kita melintas di hadapan orang sembahyang. Jangan lintas di hadapan orang sembahyang. Kita sanggup tunggu 40. Jangan memutuskan hubungan hamba dan Tuhannya ketika mereka sedang bersolat. Islam ni dia buat peraturan, ada undang-undang. Sama juga saudara sekalian, bila kita menunaikan solat ini, kita kena jaga, termasuk kita berdoa seumpama yang disebut dalam ayat ini, qul ud'ullaha wa ud'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bis salatik wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana sahaja kamu serukan dari kedua nama itu adalah baik belaka, kerana Allah mempunyai nama-nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara keduanya. Saudara, Allah Ta'ala dia ajar kita peraturan bagaimana cara kita nak beribadat kepada Allah. Dia ajar kita apa dia? Wala tajhar bis salatik, wala tajhar bis salatik. As-salah ini ada dua makna. Satu, as-salah dengan makna doa, ia juga. Yang tertidur bangun sekejap, lepas tu tidur balik. Wala tajhar bisalatik, as-salah dengan makna doa, ya. As-salah dengan makna solat pun ya juga. Agama dia ajar kita peraturan. Saya nak sebut peraturan dia. Wala tajhar bisalatik, jangan nyaringkan sembahyang kamu, bacaan doa kamu. Sembahyang ni zikir, termasuklah zikir kamu. Wa aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang untuk ingat pada aku. Sembahyang itu juga zikir kepada Allah. Wala tajhar bi salatik, kalau kau sembahyang jangan baca nyaring sampai habis orang ketiga keempat dengar bacaan kita. Wala tukhafit biha, jangan pula perlahan sampai kau sendiri pun tak dengar. Wabtaghi baina dhalika sabila, engkau carilah jalan tengah. Dia buat peraturan. Peraturan apa? Kalau kita nak berdoa, kalau kita nak berzikir, kalau kita nak sembahyang, jangan bila kita baca sembahyang kita dah sembahyang berjamaah, khususnya kita baca sampai ganggu orang sebelah kita, itu dalam sembahyang. Apatah lagi luar daripada sembahyang. Jangan ganggu orang yang sedang sembahyang dengan wirid yang kuat, dengan doa yang kuat. Orang kita tak jaga. Orang kita tak jaga, tuan-tuan. Orang kita tak kisah pada ni. Dia rasa tak kisah. Sedangkan ada peraturan dalam masjid ni, ada peraturan dia. Kena jaga peraturan itu. Dan masjid ini disebut apa? Masjid ini, saudara sekalian, masjid ini apa dia? Masjid itu adalah the silent zone. Apa makna silent zone? Kawasan senyap. Bukan senyap macam tuan-tuan tertidur ni, bukan tu. Senyap maksudnya apa dia? Jangan buat bising sekalipun kita baca Quran, sekalipun kita sedang berwirid, sekalipun kita sedang berdoa, sekalipun kita sedang sembahyang. Jangan kita baca sampai mengganggu orang lain. Saya nak sebut ni supaya kita tengok peraturan dalam kita sembahyang. Ya, peraturan. Sembahyang ni benda besar, penghubung antara hamba dan Tuhannya. Sembahyang itu menentukan keislaman seorang, tidak akan sah tanpanya.
la ahdu bainana wa bainahum tarkus salah. Perjanjian, perbezaan di antara kita dan mereka tarkus salah, tinggal sembahyang. Besar sembahyang ni tuan-tuan, bukan benda kecil. Sembahyang itulah juga Allah Ta'ala tidak akan menerima amal-amal yang lain tanpa sembahyang. Sembahyang ibadat yang paling pokok. Sembahyanglah juga merupakan ibadat yang pertama, amal yang pertama yang akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Sembahyanglah. Dan sembahyang ini saudara sekalian, dalam apa jua keadaan sekalipun kita wajib solat. Dalam apa jua keadaan, di lautan, di daratan, di udara, selama mana akal kita masih ada, kita wajib sembahyang. Ini nak tunjuk kepada kita apa dia? Di antara hak yang paling utama yang disebut tadi, amalan yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala ialah as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Sembahyang ni apa dia? Nak menggambarkan kepada kita apa-apa dalam hidup kita, Allah lah yang pertama. Tak boleh kongsi dengan makhluknya. Apa-apa Allah lah yang pertama. Begitulah juga saudara sekalian yang saya nak kait pada pagi ini. Amal yang paling afdal itu juga ialah berkait dengan Allah. Ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Qala imanun billah. Qala thumma madha? Qala al-jihad fi sabilillah. Hak ni nombor 2 pula. Tadi nombor 3 disebut jihad, nombor 3. Bila daripada amal yang afdal disebut jihad yang kedua. Qala thumma madha? Hajjun mabrur, iaitulah haji yang mabrur. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling afdal utama? Baginda bersabda, beriman kepada Allah. Sahabat bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah bersabda, jihad pada jalan Allah. Sahabat bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah bersabda, hajjun mabrur, haji mabrur, ibadat haji yang diterima. Pun ikut tertib dia. Yang pertama apa dia? Imanun billah, beriman kepada Allah. Itu nombor 1. Yang tadi nombor 1 Allah juga. As-salatu ala waqtiha, kita hendaklah menunaikan sembahyang pada waktunya. Kemudian baru mak bapak, kemudian baru jihad. Maknanya as-salah, as-salah ini hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sembahyanglah satu-satunya ibadat yang Nabi kita terima di langit sana. Solatlah. Begitu juga dalam amal yang paling afdal ini disebut oleh Nabi sallam, imanun billah, beriman kepada Allah. Sebagaimana salat jadi, dalam apa jua keadaan kita wajib salat, hatta dalam keadaan peperangan sekalipun kita wajib salat. Begitulah bila manusia itu beriman kepada Allah. Bila manusia beriman kepada Allah, dia sanggup buat apa saja kerana keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Satu hari seorang sahabat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, beritahu aku dalam Islam ini satu perkara yang tidak akan aku tanya melainkan kepada engkau. Lalu Nabi sebut begini, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah amantu billah. Engkau cakap begini, kau beritahu amantu billah, aku beriman dengan Allah, thumma istaqim, kemudian hendaklah kamu istiqamah. Kita sebut amantu billah,
dengan penuh keyakinan kita kepada Allah, amantu billah summa istaqim, kemudian kamu istiqamah. Apa orang nak kata, apa orang nak cakap, amantu billah, aku beriman kepada Allah, istiqamah, duduk di atas jalan yang betul. Saudara sekalian, apa makna kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa makna kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Beriman kepada Allah ialah seorang hamba beriktikad bahawa Allah itu wujud ada, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan. Dia maha kuasa mengada dan meniadakan sesuatu. Dia Allah menguruskan semua makhluk dengan iradahnya yang mutlak. Bila kita kata iman kepada Allah Ta'ala ini, saudara sekalian, ada 4 perkara yang kena betul dalam diri kita, sangat besar. Lepas ini baru saya kait dengan soal hudud yang hangat dipercarakan, insya-Allah. Saudara sekalian, bila kita kata iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada 4. Yang pertama, dia berkait mengimani wujudnya Allah. Tapi mengakui wujudnya Allah tidaklah membawa makna orang itu telah beriman, tanpa diikuti dengan yang kedua, ketiga dan keempat. Ni kena ambil berat. Orang kita nak masuk syurga Allah, tapi yang pertama dia tak selesai, yang berkait dengan imanun billah, beriman dengan Allah. Yang pertama, mengimani wujudnya Allah. Allah itu ada. Dan kalau kita lihat, Iblis laknatullah alaih mengakui wujudnya Allah. Orang-orang bukan Islam pun mengakui Allah itu wujud. Jadi baru sama kita dengan orang bukan Islam. Yang kedua, beriman dengan Allah ialah mengimani rububiyah Allah. Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb rububiyah. Amana Rabb, dialah pencipta yang buat langit bumi Allah. Dialah Rabb, pengatur yang mengatur perjalanan matahari, bulan dan sebagainya. Dialah Rabb yang menguasai. Dialah Rabb yang menjadi pemilik, yang mencipta, yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur Allah. Yang ni pun orang bukan Islam ada. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada orang-orang yang bukan Islam, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang buat langit bumi? La yaqulunna Allah. Mereka jawab Allah. Sama kita, ustaz. Sama kita ni. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa yang mencipta mereka, la yaqulunna Allah, mereka jawab Allah. Sama, ustaz. Kita tanya Kapal Singh, kita tanya Govinda Singh, kita tanya siapa-siapa, mereka jawab Allah. Yang buat langit Allah, yang buat bumi Allah, yang menurunkan air hujan Allah. Baru sama. Tidak cukup sekadar mengakui wujudnya Allah, kena mengakui dari segi rububiyah Allah. Iblis laknatullah alaih, dia mengakui Allah mencipta dia. Qala ma mana'aka alla tasjud iz amartuk. Hei Iblis, apa yang menghalang kamu untuk sujud hormat kepada Adam apabila aku perintahkan kamu? Qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya, daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku daripada api. Maknanya Iblis mengakui Allah berkuasa. Iblis mengakui Allah menciptanya. Wa khalaqtahu min tin, dan kamu jadikan dia daripada tanah. Sehingga dia minta pada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun
wahai Tuhan, panjangkan umur aku hingga hari kebangkitan. Dan doa dia makbul. Saudara sekalian, sekadar mengakui Allah ada. Ingat kita orang Melayu, sekadar kita mengakui Allah Ta'ala itu mencipta langit, bumi, menurunkan air hujan, menguasai segala-galanya, belum cukup lagi. Kena ada pula dari segi mengimani uluhiyah Allah, mengakui ketuhanan Allah. Kita tak sebut la Rabb illallah, kita sebut la ilah illallah. La ilah, la ma'bud, tiada yang disembah, tiada yang kita taati, tiada yang kita patuhi, tiada yang kita bergantung rezeki, dan tiada yang kita meletakkan hak, meletakkan suatu hukum dan peraturan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena sampai ke situ. Sampai ke mana? Sampai peringkat bukan saja kita mengabdikan diri pada Allah, kita sembah kepada Allah, kita taat kepada Allah, meletakkan rezeki di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuklah meletakkan hak, menentukan undang-undang peraturan itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita disebut sebagai orang yang beriman. Saudara sekalian, macam mana kita mengaku diri jadi orang yang beriman, sedangkan kita tidak yakin kepada peraturan, undang-undang yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tak yakin. Apa makna iman? Hari ini kita bincang tajuk yang sangat penting, yang menentukan orang itu kekal dalam syurga atau kekal dalam neraka. Apa makna iman? Iman dari segi bahasa ialah membenarkan. Iman dari segi syarak, at-tasdiq bi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya kita, Rasulullah bawa apa? Rasulullah yang kita sebut dalam wirid, inna ad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama cara hidup yang diredai di sisi Allah ialah Islam. Yang Nabi bawa itu ialah ad-din, agama cara hidup Islam. Bila kita kata ad-din, agama cara hidup Islam, maka fahamlah kita agama itu apa dia? Ada akidah dan syariat. Akidah yang berkait dengan persoalan tauhid, persoalan iman. Syariat berkait dengan soal ibadah, berkait dengan soal munakahat, berkait dengan soal muamalat ekonomi, muamalat siasah politik, berkait dengan soal undang-undang jenayah, berkait dengan soal agama, soal nyawa, soal harta, soal keturunan, maruah dan akal. Saudara sekalian, inilah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang berbahas tentang hak nombor 4, soal jenayah. Boleh ke Ustaz kita nak pakai undang-undang ni? Saya, saudara sekalian, saya bukan risau persoalan pelaksanaan. Saya tak risau soalan pelaksanaan. Yang sangat merisaukan saya dalam 1 minggu, 2 minggu ni apa dia? Soal yang berkait dengan apa dia? Penerimaan. Orang-orang Melayu kita terima ke tidak? Orang-orang Melayu kita terima ke tidak? Orang-orang Islam kita yakin ke tidak? Pemimpin-pemimpin Melayu kita yakin ke tidak? Terima ataupun tidak? Ini persoalan iman. Bagaimana sifat orang yang beriman? Yang saya sebut ni tulisan Syekhul Azhar Al-Ustaz Abdul Halim Mahmud. Hakikat iman ialah menyerah diri kepada Allah dalam semua hal.
Seorang hamba itu tidak membantah Allah dalam apa jua pun, sama ada dengan perkataan atau hatinya. Bahkan hatinya meredai segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kita kena yakin apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita yakini, wajib kita imani, wajib kita benarkan dia. Kita kena terima sebagaimana yang disebut dalam ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Kalau dah sesat berat tuan-tuan, dia tak jumpa siratal mustaqim, jalan lurus, dia tak jumpa. Barang siapa yang sesat, maka tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah, Allah tak sebut wa ma kana li muslim wala muslimah, dia tak sebut. Kerana ada beza di antara yang muslimin dan yang mukmin, ada beza. Seorang yang muslim tidak semestinya mukmin, sebab muslim zahir. Seorang yang mukmin semestinya muslim. Macam kita kata gini, seorang nabi tak semestinya rasul, tapi seorang rasul semestinya adalah nabi. Sama juga persoalan iman ini. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah, tidaklah harus, yakni haram bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu keputusan, idza qadallahu wa rasuluh, bila telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, amra, sesuatu perkara, ayyakuna lahumul khairatu min amrihim, bahawa masih ada pilihan pada mereka untuk memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Kita tak ada pilihan tuan-tuan, kita tak ada pilihan. Semayang subuh tak ada pilihan, dua. Rajin dua, malas pun dua, tak ada pilihan. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada. Apa makna qada? Ketentuan. Kita baca dalam kunut pada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, engkaulah ya Allah yang menentukan, yang menghukumkan, wa la yuqda alaik, bukan kamu yang dihukum oleh Allah. Kita baca kunut subuh. Qada ini berkait dengan undang-undang qada, undang-undang jenayah dalam Islam, peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dilaksanakan dalam sebuah negara bagi menjamin keadilan dan keselamatan ummah. Undang-undang ni undang-undang mana? Undang-undang jenayah yang datang daripada Allah, daripada Allah Ta'ala. Peraturan-peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah yang menentukan, bukan kita. Allah menentukan sembahyang subuh 2 rakaat, Allah menentukan sembahyang maghrib 3. Kita tidak kurangkan dia, kita tak tambah. Begitu juga soal undang-undang jenayah ini, terhadap kesalahan yang melibatkan pencerobohan ke atas nyawa, anggota badan dan harta benda manusia. Sebagaimana kata Ibn Rushd, jenayah mengikut Ibn Rushd ada 4. Satu, berkait tubuh badan dan nyawa, seperti mencederakan manusia atau membunuhnya. 2, berkait dengan harta benda, seperti mencuri, merampok. 3, berkait dengan soal keturunan, iaitu zina. 4, yang berkait dengan soal maruah dan kehormatan, seperti qazah, tuduh zina. Islam ni saudara sekalian, dia nak jaga keamanan
supaya manusia hidup bahagia, aman, damai, termasuk orang bukan Islam. Sebab Islam ni bukan agama hanya untuk kita, agama untuk semua. Bukan saya kata agama sama, tak, agama untuk semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat kepada seluruh alam, termasuk jin, termasuk manusia sendiri, termasuk yang Islam, termasuk yang kafir. Allah nak bagi apa? Menjamin 5 asas kehidupan. Nak jaga agama, bukan saja agama kita, nak jaga agama orang lain. Sebab itu tak boleh paksa orang lain masuk Islam. Menjaga nyawa, nak jaga kita punya akal, nak jaga kita punya harta benda, nak menjaga kita punya maruah dan juga kita punya keturunan. Orang bukan Islam pun sama juga. Dia tak ada rasa bahagia, aman dalam hidup kalau agama dia tak selamat, nyawa dia tak selamat, akal dia tak selamat, harta benda tak selamat, maruah keturunan tak selamat, tak ada bahagia. Walaupun dapat duit banyak, dapat beri ke dapat, tak ada guna, tak ada guna. Pasal apa? Bila harta tak selamat, nyawa tak selamat, anak isteri tidak selamat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang kita kata rububiyah tadi, yang mencipta manusia, Allah itulah sahabat-sahabat sekalian yang buat peraturan kepada kita. Peraturan mana? Peraturan qada dalam masalah undang-undang jenayah berkait dengan 5 perkara tadi. Saudara, kita tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Yang sangat pentingnya apa dia? Yang sangat pentingnya saudara sekalian, hudud bukan sekadar hukum Allah yang telah ditetapkan secara tekstur, secara ada nasnya di dalam Al-Quran, dan kemudian dibuku dan dibekukan. Buku batu dibeku, jangan. Tetapi ia suatu ketetapan yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan umat manusia sebagai proses keadilan untuk mengurus dan mengatur kehidupan umat dari Tuhan pencipta manusia. Lihat ketetapan Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 49. Saudara, ini peraturan daripada Allah. Saya nak ulang sekali lagi, sangat penting saudara-saudara sekalian, kita orang Islam memahami Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita yakin dalam bahagian ibadat, solat, sembahyang saja, yakin dalam bab nikah kahwin, tapi kita tak yakin dalam bab-bab ekonomi, lebih tidak yakin lagi dalam masalah undang-undang jenayah dalam Islam yang berkait dengan apa dia? Yang berkait dengan persoalan qisas, hudud dan juga ta'zir. Saya duk bimbang ni, kita tak yakin. Jadi persoalan pertamanya apa dia? Bila kita sebut qisas, hudud, ta'zir, persoalan pertamanya apa? Yakin ke tidak kita? Saya nak yang tu dulu. Yakin ke tidak? Setuju ke tidak? Terima ke tidak? Engkau setuju tak sembahyang subuh 2 rakaat? Setuju ke tidak? Jawablah yang tidur. Setuju ke tidak? Setuju, Ustaz. Terima ke tidak? Terima, Ustaz. Sokong ke tidak? Sokong, Ustaz. Cukup yang tu satu dulu. Kena yakin dulu. Tidak sah sembahyang subuh 2 rakaat kalau orang tu tak meyakini subuh 2 rakaat ini adalah syariat yang datang daripada Allah melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalan pertama apa dia? Terima dulu, yakin dulu. At-tasdiq bi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallam, membenarkan, meyakini setiap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana hak Nabi kita bawa, sama ada berkait dengan masalah ibadat, masalah munakahat, masalah yang berkait dengan muamalat, yang berkait dengan undang-undang jenayah ini, kisah hudud ta'zir, yang pertama sekali saudara sekalian, wajib kita terima dulu.
Ni yang paling besar. Ni yang paling besar. Belajarlah dengan ustaz mana pun. Ini yang paling besar. Apa dia? At-tasdiq, membenarkan, menerima serta yakin apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bila Allah Ta'ala bagi kita kuasa di negeri Kelantan, itu dia nak habis lah tu. Daripada Gombak bawa ke Kelantan, jauh lah tu. Yang tertidur tu bangun sekejap, bawa tenang, sabar. Di Kelantan, enakmen Qanun Jenayah Syariah 2 1993, hudud dan qisas telah diluluskan Dewan Undangan Negeri DUN pada November 25 1993. 1990 Allah bagi kuasa pada kita. 1993 kita beri kuasa kepada undang-undang Allah peringkat negeri. Beri kuasa dia. Kuasa mana? Kuasa untuk membolehkan undang-undang itu dilaksanakan. Sudah ada di negeri Kelantan. Manakala enakmen jenayah syariah Terengganu 2003 pula diwartakan pada 25 September 2003. Bila Allah beri kuasa kepada kita pada tahun 1999 2003, kita beri kuasa kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai enakmen jenayah syariah. Enakmen ini peringkat negeri. Kalau akta itu peringkat kerajaan persekutuan. Alhamdulillah, kita sudah pun berusaha ke arah itu. Tinggal lagi saudara-saudara sekalian, kita tak dapat melaksanakannya. Ngapa Ustaz kita tak dapat melaksanakannya? Kalau di Kelantan sudah 20 tahun lebih, kalau di Terengganu sudah 10 tahun lebih. Ada berbagai-bagai alasan yang diberikan, macam-macam. Ringkasnya saya sebut pada tuan-tuan, apa dia? Saya sebut ringkas pada tuan-tuan, ada dua halangan besar. Ada dua halangan besar mengapakah undang-undang ini, enakmen jenayah syariah ini tak dapat dilaksanakan di Kelantan dan juga di Terengganu. Khususnya di Kelantan. Jangan bimbang, saya nak berhenti tuan-tuan, jangan saya nak berhenti ni. Tapi takkan saya nak berhenti tengah-tengah padang bola, tak boleh. Dah skor go baru saya berhenti. Lagipun tuan-tuan nak pergi ke sana bukan sekarang, nak pergi pukul 2 nanti. Saya pun nak pergi tengok juga. Budak-budak bertuah semua. Saudara sekalian, apa dia halangan dia? Di sana ada halangan mengapa Islam tak dapat dilaksanakan. Halangan dan penyelesaian pelaksanaan Islam di Malaysia. Saya ambil ringkasnya. Yang pertamanya ialah kerana kekangan yang berkaitan dengan perlembagaan Malaysia. Kita kena sedar. Kita bukan nak sebut soal lak-rek itu satu hal lah. Apabila kita melihat perkara yang berkaitan dengan perlembagaan Malaysia, perkara 121 menjelaskan bahawa kuasa kehakiman persekutuan terletak kepada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Agung, Mahkamah Tinggi Melaya, Borneo dan Mahkamah Rendah. Oleh kerana itu Mahkamah Syariah hanya menjadi mahkamah negeri. Dia hanya peringkat negeri. Kalau kita lihat, ni pun saya dah ringkas-ringkaskan dia supaya tuan-tuan cepat berhenti, bukan cepat tidur. Kenyataan di atas dengan jelas menunjukkan bidang kuasa yang amat terhad yang diberikan oleh perlembagaan persekutuan kepada Mahkamah Syariah untuk melaksanakan bidang kuasanya. Walau apapun tafsiran tentang kemungkinan boleh melaksanakan undang-undang Islam yang terdiri daripada hukum hudud qisas, maka halangan terbesarnya adalah apabila akta, bila kata akta dia peringkat pusat. Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan 1984
Perlembagaan persekutuan di bawah akta tadi menyebut kalau kita nak sebat orang hanya 6 kali sebatan. Kita nak sebat orang yang berzina, kalau dia berzina, kau tak berzina apa takut sangat? Kalau dia mencuri, kerak tangan, apa takut kau tak mencuri? Kita tak boleh sebat dia lebih daripada 6 kali sebatan. Maknanya kita ada halangan dari sudut perlembagaan. Sudah dicadangkan dahulu oleh Profesor Ahmad Ibrahim, Allah yarham. Dia kata tambah je satu fasal, mana-mana yang bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Hadis hendaklah gugur secara tersendiri. Cantik dah hujah dia tu, pasal dia orang undang-undang. Sebagaimana yang disebut di sini, perlembagaan ini adalah undang-undang utama persekutuan. Ingat, bila sebut persekutuan ni peringkat negara. Apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka dan yang berlawanan dengan perlembagaan ini hendaklah terbatas setakat yang berlawanan. Maka kita nak tambah lagi satu apa dia? Maka mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hendaklah ia terbatal setakat yang berlawanan. Kita kata masuk yang tu je, masuk yang tu je. Sampai sekarang tak selesai juga. Itu halangan kita. Halangan yang kedua saya sebut lepas ni kalau sempat. Saudara, ada orang sebut, dia kata kita tak tolak hudud. Saya pun boleh setuju. Dia kata kita tidak tolak hudud, kita kena terima hudud. Tak boleh tolak hudud, kena terima. Okey, dengar alasannya. Saya sebut, lepas tu dalam berapa kita berhenti. Sri Muhammad Najib memberi jaminan Barisan Nasional tidak akan melaksanakan hukum hudud kerana tidak berpaksi kepada realiti di negara yang memiliki masyarakat berbilang kaum. Undang-undang hudud kita tidak akan laksanakan di Malaysia ni, walaupun kita terima bahawa ini undang-undang Tuhan dan sebagai sebuah parti yang terdiri daripada orang Islam, kita terima. Okay. Dia kata kita setuju sebagai sebuah parti ada orang Islam, kita kena terima. Tak apalah. Saudara sekalian, apa dia pula persediaan kita ke arah itu? Tak cukup kita kata suasana yang tak kondusif, suasana yang belum mengizinkan. Sampai bila? Apa benda yang telah kita buat? Kita nak jawab depan Allah ni. Nak jawab depan Allah, bukan jawab depan manusia. Tahun depan kita akan melaksanakan GST. Macam kita pula dah. Terbalik betul. Tahun depan. Sekarang kita telah beritahu dah. Tuan-tuan pun tak tahu apa menatang GST, aku pun tak kerti juga. Tak apa menatang good service lah, apa benda tax kita tak tahulah, benda-benda begitulah. Ada kata sekali bayar, ada kata cukai sekali, ada kata cukai 2 kali. Kita pun pening, tak apalah. Cukai yang berkait cukai barangan lah. Kita pun tak faham juga. Tapi tahun depan akan dilaksanakan. Maka pihak kerajaan, pemerintah, dia usaha beritahu, keluar risalah, supaya orang faham, supaya orang reti, supaya orang ada keyakinan, supaya rakyat tahu bahawa GST ini lebih baik daripada yang dulu. Begitu. Kita nak beritahu pada orang, idza qadallahu wa rasul amra, apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Kita tak ada pilihan lain, malaikat kita kena ambil apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini yang disebut oleh Sultan Brunei. Habis ini kita berhenti, jangan bimbang. Habis Sultan Brunei, tapi ada 5 video dia. Saya ambil yang pendek. Pada 15 Julai 1996 dan dalam persidangan Majlis Ugama Islam pada 13 Mac 2011, beta ada menyebut secara khusus mengenai Undang-Undang
jenayah syara. Ini juga sepatutnya mendapat perhatian yang serius dan segera. Kerana kita tidak boleh lagi berkata tidak atau tunggu dulu, sebab kita sudah pun cukup segala-galanya, ada kemampuan dan ada kuasa untuk melaksanakannya. Kalau kita masih juga berkata tidak atau tunggu dulu, ini adalah tidak kena. Siapakah kita di hadapan Allah untuk berkata tidak atau tunggu dulu, sedang siapakah kita di hadapan Allah untuk berkata tidak dan tunggu dulu? Siapa kita di hadapan Allah ni? Siapa kita di hadapan Allah untuk kita kata tidak dan tunggu dulu? Siapa kita? Saudara sekalian, kita kena buat persiapan. Kita wajib buat persiapan, kita wajib buat persediaan ke arah untuk melaksanakannya, dan kita kena jawab. Jawab apa dia? Kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya kasih sekalian, saya nak ambil sikit lagi ucapan Sultan Brunei. Ini dia berucap semalam. Semalam dia berucap, mengisytiharkan secara resmi pelaksanaan hukuman kanun jenayah syariah di negeri Brunei Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bissalam wa adkhilna jannata darussalam. Masukkan kami ya Allah dalam syurga assalam. Tapi sebelum tu apa dia? Kena balik pada Tuhan ni dulu. Allahumma antas salam, wahai Tuhan, engkau lah Tuhan yang bernama Assalam. Wa minkas salam, daripada mula keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, kepada mula kembalinya keselamatan, yakni Islam itu sendiri. Bahayyina rabbana bisalam, hiduplah kami dengan salam, selamat. Wa adkhilna jannata darussalam. Apa ucapannya? Mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya itu dapatlah kita berkumpul di pagi yang indah ini. Pada 22 hari bulan Oktober 2013 yang lalu, PT telah mengumumkan pewartaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Maka pada hari ini, setelah berlangsung 6 bulan, PT dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur mengisytiharkan bahawa esok hari Khamis 1 hari bulan Rejab 1435 Hijrah bersamaan 1 hari bulan Mei 2014 Masihi adalah tarikh mulanya berkuat kuasa Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 fase pertama, yang kemudian akan diikuti pula dengan fase selanjutnya. Tidaklah berbangkit sama sekali kita menangguhkan sebagaimana yang dinukil oleh media.
kita perlu memahami ungkapan 6 bulan selepas akta digazetkan, di mana sehingga ke hari ini pun dia masih lagi di dalam lingkungan 6 bulan tersebut. Alhamdulillah, dengan ini kita mengulangi lagi sejarah perundangan Islam yang pernah diamalkan beberapa kurun terdahulu di negara ini. Semua itu adalah berkat keazaman kita untuk menolong agama Allah di bumi yang bertuah ini. Allah telah berjanji untuk menolong kita jika kita menolong agamanya. Ini pasti berlaku, sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 7 tafsir. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong dan membela kamu untuk mencapai kemenangan serta menetapkan pendirian kamu dalam membela kebenaran. Dengan mengembalikan segala pujian kepada Allah, maka kewajipan beta dan kewajipan kita semua di hadapannya dalam perkara perundangan sudah pun kita sempurnakan. Tinggal sahaja lagi peranan masing-masing, terutama agensi-agensi yang berkaitan, hendaklah melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, amanah dan berhemah. Ingatlah, fokus kita hanyalah kepada Allah jua, untuk mencari redanya semata-mata, bukan melihat ke kiri atau ke kanan untuk mencari-cari siapa yang suka atau tidak. Kita tidak pernah melihat orang lain dengan kacamata yang buruk, kerana itu adalah hak dan pilihan mereka. Kita juga tidak mengharapkan mereka untuk menerima dan mempersetujui kita, tetapi madailah jika mereka menghormati kita sahaja, sebagaimana kita juga menghormati mereka. Adapun andaian-andaian berupa pelbagai. Okey, saya berhentilah panjang. 6 minit je. Tuan-tuan tengok ayat-ayat yang dia sebut pada kita. Kita kena tolong agama Allah Subhanahu wa taala, kena tolong. Macam mana tolong dia? Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami beri kuasa atas muka bumi, ada 5 minit lagi. Orang-orang yang kami beri kuasa atas muka bumi, aqamus salah, mereka dirikan sembahyang, wa atawuz zakah, tunaikan zakat. Sembahyang dengan Allah, zakat dengan manusia. Wa amaru bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf. Wa nahaw 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kita beri kuasa atas nama pemerintah, beri kuasa kepada dia untuk kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Besar tanggungjawab ni tuan-tuan. Kemudian dia sebut lagi, kita buat semua ini, fokus kita hanyalah kepada Allah jua, untuk mencari redanya semata-mata, bukan melihat ke kiri atau ke kanan untuk mencari-cari siapa yang suka ataupun tidak. Tengok siapa suka sembahyang subuh, tak suka, jangan cari kita. Kita fokus cari reda daripada Allah. Kita tidak pernah melihat orang lain dengan kacamata yang buruk, kerana itulah hak dan pilihan mereka. Kita juga tidak mengharapkan mereka untuk menerima dan mempersetujui kita, tetapi memadiilah jika mereka menghormati kita sahaja, sebagaimana kita juga menghormati mereka. Hormatlah. Undang-undang Islam kita nak. Awak tak nak undang-undang Islam, tu awak punya pasal. Kita nak undang-undang Allah.
Adapun andaian-andaian berupa bagai teori adalah perkara lumrah yang tidak pernah bersudahan. Macam-macam teori keluar. Kalau kita ambil Islam, kita ambil hukum hudud Islam, sekian. Kita tidak boleh berpegang dengan teori yang statusnya tidak lebih dari teori, berbanding dengan apa yang kita pilih ialah tuntutan Allah. Sesungguhnya tuntutan Allah itu bukanlah teori, tetapi hukum wajib yang tidak ada keraguan padanya. Kalau teori mengatakan undang-undang Allah kejam dan tidak adil, tetapi Allah sendiri telah menegaskan undang-undangnya itu adil, maka di manakah harga teori itu? Di sini berhadapan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas kita tegaskan bahawa keputusan untuk melaksanakan perintah kanun hukuman jenayah syariah 2013 ini adalah bukan untuk suka-suka, tetapi adalah atas dasar mati perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Better amatlah berbangga dan sukacita atas pria rakyat dan penduduk negara ini yang telah menyatakan sokongan, termasuk di kalangan mereka yang tidak beragama Islam. Lebih-lebih lagi semua padu turut diambil oleh ahli-ahli majlis mesyuarat negara di dalam sidangnya yang berlangsung baru-baru ini. Saudara sekalian, ini suatu benda yang sangat menarik kita. Dia dah sebut tahun 1996, akhirnya pada hari ini 1 Rejab, maka berkuat kuasalah undang-undang ini. Akhirnya saudara sekalian, marilah kita semua yang ada pada hari ini mengingatkan diri saya dan tuan-tuan 3 perkara yang paling afdal ini. Yang pertamanya imanun billah, beriman kepada Allah. Yang keduanya iman kepada Allah ini sehinggalah kita sanggup menegakkan agamanya, al-jihad fi sabilillah. Kita tak boleh masuk syurga Allah dengan angan-angan kita je. Kita nak masuk syurga Allah dengan angan-angan tak boleh, tuan-tuan. Ramai orang duk fikir kalau dia dah pergi haji, dia kesuara ke masjid, dah selesai. Nanti tuan-tuan balik rujuk ayat ini, surah At-Taubah ayat 19. Allah sebut lama dah. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Adakah kamu menjadikan perbuatan beri minum kepada orang-orang kerja haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram, sembahyang dapat 100,000 kali ganda, besar tuan-tuan. Dan Nabi pun sebut hajjum mabrur, haji yang mabrur. Tapi kata Allah, kaman amana billahi mil akhir, tidak sama dengan orang-orang yang beriman dengan Allah hari akhirat. Mana apa dia? Iman dulu, akidah, keyakinan kena selesai. Yang kedua, wajahada fi sabilillah, diikuti dengan apa dia? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian, sekadar itu pada pagi ini. Maaf kerana ambil masa sikit tuan-tuan. Sebahagian besar tuan-tuan letih daripada Dungun, daripada Terengganu, daripada Paka, daripada Pahang datang ke sini kerana ada jamuan besar-besaran di Dataran Merdeka nak menyatakan hasrat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ganjaran pahala terbaik pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon redamu dan syurgamu, dan kami minta jauh dari kemurkaanmu dan nerakamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon redamu dan syurgamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami mohon jauh dari kemurkaanmu dan nerakamu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa dua bapa kami ya Allah, dan kasihanilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, sejahterakanlah mereka ya Allah. Ibu bapa kami khususnya telah mati yang dalam kubur sana ya Allah, ringankan azab kubur mereka ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah, beri keselamatan kepada mereka ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau ubahkan hati kami ya Allah setelah engkau beri hidayat keimanan kepada kami. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik
kama nawartal ardha min syamsik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinarilah hati-hati kami ini dengan cahaya hidayah daripadamu, sebagaimana kau telah menyinari bumi ini dengan cahaya mataharimu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon jauh daripadamu ya Allah, daripada mensyirikkanmu ya Allah dengan apa-apa yang kami ketahui, dan kami mohon keampunan daripadamu ya Allah sekiranya kami mensyirikkan kamu dengan apa-apa yang tidak kami ketahui. Allahumma inna nas'aluka as-salama fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon keselamatan di dunia, keselamatan dalam agama, keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah bagi kami pasangan-pasangan hidup kami, suami kami, isteri kami, serta anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi rakyat yang bertakwa di belakang kami. Allahumma unsuril Islam wal muslimin wa adilla syirkal musyrikin. Ya Allah, berilah pertolongan kepada Islam dan umat Islam, kehancuran kepada syirik dan orang-orang yang musyrik. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim, ihzimhum wansurna alaihim, ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma ja'al wilayatana wa wulata umurina fi man khafa taqaka ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah wilayah kekuasaan kami, wilayah kepimpinan kami, wilayah pemerintahan kami pada orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah, yang takut kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.